Salam sejahtera semua. Pada hari ini saya akan kongsikan 10 perkara yang perlu anda tahu tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR versi 2. Pertama, definisi operasi. PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian dan atau luar talian secara berstruktur dan terancang. Ianya dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. Kedua, apakah manual PDPR versi 2? Manual PDPR versi 2 dibangunkan sebagai penambahbaikan kepada manual PDPR yang dikeluarkan pada 2 Oktober tahun lepas. Manual ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan surat perkeliling ikhtisas, surat siaran, surat pemakluman dan garis panduan KPM berkaitan yang sedang berkuat kuasa. 3. Prinsip asas. Prinsip asas yang perlu dipertimbangkan semasa pelaksanaan PDPR versi 2 ialah: pertama, tiada murid tercicir dalam pembelajaran. Kedua, asas pembelajaran dipenuhi. Dan ketiga, kesejahteraan sosio-emosi murid diutamakan. Keempat, objektif manual PDPR versi 2. Pertama, sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Dan kedua, bagi membolehkan murid mengikuti PDPR secara optimum. Kelima, pendekatan PDPR. PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian, online atau luar talian, offline atau secara luar kawasan sekolah, off-site. Walau bagaimanapun, berikutan peningkatan kes COVID-19, pelaksanaan secara off-site diberhentikan sementara waktu. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. Antara kaedah PDPR yang guru boleh gunakan ialah pembelajaran menggunakan modul, pembelajaran berasaskan projek, kelas balikan atau flipped classroom, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran penyelesaian masalah. Seterusnya, jadual waktu. Jadual waktu PDPR versi 2 merangkumi peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran PDP dan tutorial yang dilaksanakan dalam tempoh seminggu persekolahan. Peruntukan masa seminggu ini adalah berdasarkan surat perkeliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Sementara itu, peruntukan masa PDP bermaksud tempoh masa yang diperuntukkan bagi menyampaikan kandungan mata pelajaran. Peruntukan masa tutorial pula bermaksud tempoh masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan latihan atau tugasan PDP yang lalu bagi tujuan pengukuhan dan pengayaan. Bagi memudahkan kita membaca jadual ini, kita boleh melihat kepada kod warna. Warna biru untuk peruntukan masa seminggu, hijau untuk peruntukan masa PDP dan putih untuk peruntukan masa tutorial. Seterusnya, kita lihat contoh peruntukan masa PDP dan tutorial bagi prasekolah untuk sekolah kebangsaan. Contoh pertama, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, peruntukan masa seminggu ialah 60 minit, peruntukan masa PDP 30 minit, manakala peruntukan masa untuk pembelajaran kendiri berstruktur ialah 30 minit. Bagi tahap 1 pula, untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, peruntukan masa seminggu 360 minit, peruntukan masa PDP 240 minit, manakala peruntukan masa tutorial 120 minit. Sekarang kita lihat untuk tahap 2 bagi sekolah kebangsaan. Untuk Bahasa Melayu, peruntukan masa seminggu 300 minit, peruntukan masa PDP 120 minit, manakala peruntukan masa tutorial lebih panjang iaitu 180 minit. Sebagai perbandingan, mari kita lihat contoh jadual waktu PDPR versi 1 dengan jadual waktu PDPR versi 2. Untuk jadual waktu PDPR versi 1, satu mata pelajaran diajar selama 1 jam seminggu. Jadual waktu PDPR ini juga tidak merangkumi peruntukan masa PDP yang dilaksanakan dalam tempoh seminggu persekolahan. Sementara itu, bagi jadual waktu PDPR versi 2, ianya merangkumi peruntukan masa PDP dan tutorial yang dilaksanakan dalam tempoh seminggu persekolahan.
Untuk lebih memahami jadual ini, mari kita lihat dengan lebih teliti. Contoh yang pertama, PJ2 waktu. Waktu pertama bermaksud guru menyampaikan kandungan mata pelajaran. Ini waktu PDP. Waktu kedua ialah sesi tutorial, murid membuat latihan atau tugasan. Contoh kedua, matematik 3 waktu. Waktu pertama, PDP, guru menyampaikan kandungan mata pelajaran. Waktu kedua, tutorial. Dan waktu ketiga, guru membuat refleksi dengan murid atau menyambung PDP. Contoh ketiga, sains 4 waktu. Waktu pertama, PDP, guru menyampaikan kandungan mata pelajaran. Waktu kedua dan ketiga, sesi tutorial. Dan waktu keempat, guru membuat refleksi dengan murid atau menyambung PDP. Jadual PDPR versi 2 ini akan efektif bermula 15 Februari 2021. Jadual waktu ini juga mungkin akan berbeza daripada sekolah ke sekolah bergantung kepada kesesuaian sekolah tersebut. 8. Pentaksiran bilik darjah. PBD semasa PDPR hendaklah dilaksanakan secara berterusan bagi menentukan tahap penguasaan murid. Guru boleh merujuk panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah edisi kedua 2019 dalam merancang PBD yang akan dilaksanakan. Ke-9. Ini merupakan contoh pelaksanaan PDP dan tutorial berdasarkan arahan guru yang saya pinjam daripada rakan saya, Cikgu Tesi dari SK Sungai Buloh, Selangor. Ini merupakan arahan beliau dalam kumpulan WhatsApp bersama murid beliau. Pertama, PDP selama 30 minit, penerangan oleh guru melalui video. Kedua, sesi tutorial, murid mencari bahan dalam internet. Dan ketiga, elemen pentaksiran bilik darjah, murid menjawab kuis menerusi quizzes. Gambar kedua ini menunjukkan hasil sesi tutorial murid mencari bahan dalam internet, manakala gambar terakhir adalah contoh perbincangan ataupun diskusi beliau bersama anak muridnya. Yang terakhir, pelaporan pelaksanaan PDPR. Bermula 15 Februari 2021, pelaporan pelaksanaan PDPR bagi sesuatu mata pelajaran menerusi Google Form yang disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS boleh diisi seperti berikut. Bagi PDPR secara dalam talian, online, pelaporan harian diteruskan. Sementara itu, bagi PDPR secara luar talian atau offline, contohnya menggunakan modul pembelajaran, pelaporan secara harian atau pukal boleh dilaksanakan. Ianya terpulang kepada kesesuaian guru dan ibu bapa supaya tidak terbeban. Sekian sahaja 10 perkara yang perlu anda tahu tentang PDPR versi 2. Terima kasih.